Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha menggapai ketakwaan, khususnya melalui ibadah dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-192 daripada surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dan ayat yang sebelumnya Allah menceritakan ataupun mengkisahkan kepada kita tentang apakah doa yang diungkapkan oleh golongan ulul albab. Mudah-mudahan Allah golongkan saya dan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian termasuk dalam golongan ulul albab ini, yang mana dalam doa mereka memanggil Allah dengan lafaz Rabbana, wahai Tuhan kami, menunjukkan bahawa ia merupakan suatu pengiktirafan daripada lubuk hati mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan sebenar-benar pencipta mereka, sebenar-benar Tuhan mereka, sebenar-benar yang sewajarnya mereka menumpukan segalanya, khususnya ibadah mereka dan ketundukan mereka, kekhusyukan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi tentang apakah doa mereka lagi, iaitu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, yang mana mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka, kerana sesungguhnya barang siapa yang engkau campakkan ia ke dalam neraka, sesungguhnya engkau telah menghinanya, sesungguhnya engkau telah mendatangkan suatu bencana yang besar ke atasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada api neraka. Maka disebutkan di dalam ini tentang akhzaitah. Al-khizyu bermaksud suatu kehinaan, suatu kerendahan pada pandangan manusia. Maka ini adalah suatu faktor yang sangat jelas untuk menunjukkan betapa beratnya ataupun betapa hinanya balasan Allah Ta'ala dengan mencampakkan manusia ke dalam api neraka. Pada masa yang sama, betapa perlunya manusia, bahkan hamba-hamba Allah, untuk meminta kepada Allah agar diselamatkan daripada api neraka. Menunjukkan bahawa kita sebagai hamba Allah sentiasa disuruh Allah untuk meminta agar dijauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana seseorang yang meminta sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ia faham akan betapa besarnya hajat itu, betapa pentingnya, betapa ia memerlukan
hajat itu untuk dimakbulkan, maka pengharapannya agar Allah mengkabulkan atau menerima doanya, mengkabulkan doanya itu adalah lebih kuat lagi harapannya dan lebih sempurna lagi keikhlasannya dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menjelaskan lagi, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah ada sebarang penolong, sebarang pembantu buat orang-orang yang zalim yang boleh menyelamatkan mereka daripada hukuman dan balasan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menghindarkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila Allah menyatakan bahawa wa ma lidh-dhalimin min ansar, frasa min ansar ini adalah suatu bukti penafian yang sebenar-benarnya. Bermaksud tidak akan ada sesiapa pun yang mampu untuk menjadi penolong buat orang-orang yang zalim. Bermaksud atau menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang memiliki hari kiamat sebagai Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang bertindak, yang melaksanakan apa sahaja urusan yang bakal berlaku pada hari kiamat itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memperihalkan lagi kepada kita satu lagi bentuk ketundukan orang-orang yang ulul albab ini, yang membuktikan kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan dalam ayat yang ke-193 daripada surah Ali Imran. Allah rakamkan dalam ayat 193 daripada surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah doa seterusnya yang dilafazkan, yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dipanggil sebagai ulul albab itu, bahawa mereka dengan penuh ketundukan merafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka mengaku bahawa wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar, kami telah menerima, kami telah beriman dengan seorang Rasul yang dipanggil sebagai munadi, iaitu orang yang menyeru dengan seruannya kepada keimanan, yang ia ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengaku bahawa kami telah menerima dakwah baginda dan kami beriman dengan sebenar-benarnya dengan apa yang baginda serukan kami kepadanya, tanpa sebarang rasa ataupun tanpa sebarang sikap teragak-agak mahupun bertangguh-tangguh. Dan dalam ayat ini disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai munadiya, iaitu orang yang menyeru, membuktikan dan menjadi dalil betapa sempurnanya tugas kerasulan yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa seriusnya baginda dalam menyeru umat kepada agama Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita melihat dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah munadi yang yunadi lil iman. Dimulakan kalimah munadi itu secara umum, kemudian dikaitkan dengan al-iman, menunjukkan kepada kita betapa besarnya
ataupun betapa hebatnya keadaan orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tidak ada seseorang penyeru yang lebih agung, yang lebih hebat daripada seorang yang menyeru kepada keimanan. Dan apabila ataupun jikalau munadi itu ataupun penyeru itu dibiarkan begitu tidak dikaitkan, jika al-munadi itu dibiarkan sahaja dan tidak dikaitkan dengan keimanan, maka kemungkinan sahaja ia bermaksud seorang yang menyeru kepada peperangan atau seorang yang menyeru kepada bantuan buat orang-orang yang susah, atau menyeru kepada apa juga seruan yang membawa kepada manfaat-manfaat yang berbeza. Akan tetapi bila disebutkan yunadi lil iman dan dikaitkan dengan keimanan, mengkhususkan dan menjuruskan seruan itu dan penyeru itu hanya mengajak tidak lain dan tidak bukan kepada keimanan, iaitu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada frasa an aminu ini, an aminu bi rabbikum, merupakan suatu frasa yang menjelaskan, yang mentafsirkan apakah yang diseru oleh penyeru tersebut, ataupun apakah maksud seruan keimanan yang diseru oleh penyeru tersebut. Maka ia adalah an aminu bi rabbikum, berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Manakala pada kalimah fa'amanna, lalu kami beriman, menunjukkan betapa segeranya orang-orang ulul albab ini, golongan ulul albab ini menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka tidak berlengah lagi, tidak bertangguh, tidak teragak-agak dalam beriman. Sebaik saja mereka didakwah ataupun mereka diseru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa sejahteranya keimanan mereka, sejahteranya fitrah mereka, dan jauhnya mereka daripada sifat kedegilan dan juga sifat sombong, ego dan takabur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi oleh Allah dalam ayat ini, ayat yang sama, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Satu lagi pengharapan, satu lagi doa yang dilafazkan oleh golongan ulul albab, yang bermaksud, wahai Tuhan kami meminta kepadamu ya Allah, setelah kami beriman dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kami menerima semua kebenaran yang dibawa oleh baginda, sudi apa kiranya engkau ampunkan segala dosa kami. Sudilah kiranya ya Allah, kau hapuskan segala kesalahan kami, ampunkan dan maafkanlah kami, dan hindarkanlah kami daripada segala bahaya yang disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan kami, dan tukarkanlah sayyiat, keburukan-keburukan yang kami lakukan kepada hasanat, kepada kebaikan, dan nanti di akhirat, dan nanti wafatkan atau matikan kami serta bangkitkan kami bersama al-abrar, iaitu orang-orang yang diiktiraf oleh-Mu ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh, yang terus menerus istiqamah di atas jalan kebaikan. Kerana al-abrar merupakan jamak kepada bar, iaitu orang yang bersangatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita dapat lihat apa yang diminta oleh golongan ulul albab dan apakah sebenarnya simbolik yang boleh kita lihat dan boleh kita ambil pengajaran-pengajarannya daripada doa golongan ulul albab ini. InsyaAllah akan saya jelaskan dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.